Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham syahidillah wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-'azim. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau Kampung Sungai Nipah serta barisan Arjata Kuasa Surau, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bila, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, hadirin hadirat sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bersiaran kelas takmir kita, kuliah maghrib kita, kelas online sekitar dalam masa setengah jam lah untuk maghrib, yang mana kata ulama waktu yang sesuai untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambahkan ilmu. Itu antara waktu maghrib dan isyak. Moga-moga kita semua mendapat rahmat, redha Allah, keampunan daripada Allah SWT. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita sudah habis dah bulan Syawal dah. Habis dah bulan Syawal. Jadi kita masuk bulan lain dah lah. Baik, saya di sini mendoakan, mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan sihat walafiat. Lagi jagalah kesihatan kita, pemakanan kita jaga, jaga SOP, jaga SOP. Mana waktu PKP ni, maknanya kurangkanlah pergerakan kita di luar, duduk di rumah. Ada hikmahnya apabila kita berada di rumah. Kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir, berselawat, boleh sembahyang sunat, qada solat yang lepas, ada kan. Jadi banyak perkara yang kita boleh lakukan apabila kita berada di rumah ni. Okey, jangan makan tidur sahaja. Okey. Bolehlah kita beramal bersama keluarga, rapatkan kita dengan keluarga, tazkirah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi Allah bagi kita ni segala-galanya susunan Allah SWT ni semua terbaik buat kita lah.
apapun kita semua diuji oleh Allah SWT. Ini ujian Allah SWT. Mungkin lepas ini akan datang mungkin ujian lagi berat. Allah nak tengok bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan lupa kepada Allah walaupun sesaat. Jangan lupa kepada Nabi kita. Banyakkan zikrullah, banyakkan selawat kepada Nabi, banyakkan istighfar sebagai bekalan kita. Yang sebagaimana kita tahu, mati itu pasti. Sebagaimana ayat saya baca tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Maknanya setiap yang bernafas dia menyawa akan mati. Jadi kita ni hari-hari dengar berita kematian, kan? Secara langsung kat kubur, kebumian sahabat-sahabat kita. Semoga Allah merahmati mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah SWT. Kita banyakkan doa dan hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka semua, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, kita sambung pengajian kita pada malam ini, iaitu pada muka surat 285, kitab Mustikah Hadis. Mustikah Hadis, kitab Mustikah Hadis. Kalau yang Rumi ni muka surat 283. Yang Jawi kat tuan-tuan tu tengok tajuk lah. Tajuk dia mengusung jenazah ke tanah perkuburan. Mengusung jenazah ke tanah perkuburan. Okay, boleh buka tajuk tu tuan-tuan, ada kitab. Kalau kitab Jawi tu kulit hijau, kalau kitab Rumi ni inilah, Mustikah Hadis, Jakim ni. Okey, jilid yang kedua. Baik, tuan-tuan sidang jemaah rahimakumullah. Jadi bila kita berhadapan dengan kuliah ni, harap kita sama-sama lah mengambil pengiktibaran ataupun mengambil pengajaran dia, ilmu untuk kita sama-sama amalkan, sampaikan insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita semua sekali lah, ya. Baik. Mengusung jenazah ke tanah perkuburan. Kita bab jenazah ni bab tajuk akhir, tajuk terakhir ni, lepas matilah kita. Last sekali tajuk ni kira bab kematian lah, ya. Bab kematian, bab kubur lah. Akhir sekali dalam kitab ni bab kubur lah, tajuk akhir sekali iaitu kubur lah. Baik, hukum syarak. Hukum syarak mengenai mengusung jenazah dan menghantarnya ke tanah perkuburan diterangkan dalam hadis yang berikut. Baik, kita tengok hadis dia, hadis 235. Hadis ke 235. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Lepas tu dia titik-titik tu maknanya sambung-sambung lah, hadis tu panjang. Dia fokus pada tu. Iyadatul marid wa itsba'ul janaiz. Dia ambil dua yang belakang. Ada 5 semua. Baik. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih dia Bukhari dan Muslim. Dia dikatakan muttafaq alaih. Baik, masuk hadis yang ke-235 ini tuan-tuan dan puan sekalian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim, hak seorang Islam atas seorang Islam yang lain ada 5 perkara. Kita sebut dah dulu kan, 5 perkara apa dia? Bila jumpa bagi salam, bila dia sakit ziarah dia, kan? Bila diminta nasihat, beri nasihat, Antaranya disebut sini 2 je. Di antaranya ialah melawat orang sakit. Pahala besar melawat orang sakit, kita dah sebut itu dah. Melawat orang sakit dan ada ziarah sakit tu kita biasa tengok, kita kena amalkan lah, okay? Dan juga turut menghantar jenazah ke perkuburan. Jenazah perkuburan, nota kaki dia 65, Baik, nota kaki dia 65. Kat mana ni muka surat berapa nota kaki dia? Kitab Rumi ni dia jauh belakang sikit nota kaki dia. Kalau kita jauh itu dia kat bawah dia, ya. Kerana dia bagi penerangan apa yang kita baca, ya. Baik.
Okey. Okay, dia take note situ. Nota kaki tu 65 bermakna nota kaki dia ada pada muka surat. Ni. Muka surat 334 kitab Rumi lah. 65 tu dia ada catatan di situ, dia kata al-muntakib minas sunnah. Dalam kitab al-muntakib minas sunnah jilid 1 muka surat 438. Tu dia punya hadis tu lah, ada dalam buku tu. Okey. Jelas maknanya kita ada hak bila ada saudara mara kita meninggal dunia, kita pergi jenazah menghantar jenazah mana satu kifayah lah, memandikan, mengkafankan, solat dan mengebumikan jenazah. Okey. Antara yang disebut sini hak Islam kita ni sebagai hak sesama Islam, iaitu melawat orang sakit. Ingat mana ada hadis, siapa yang melawat orang sakit ni seumpama berada di taman syurga, menziarahi taman-taman syurga dan memakan buah-buahan syurga. Besar fadilah dia. Dan juga menghantar jenazah ke perkuburan. Okey. Baik. Sambunglah. Diterangkan lagi dalam hadis berikut, hadis 236. Dia rekah-rekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih juga, riwayat Bukhari Muslim. Baik, masuk hadis yang ke-236 ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang hadir melawat jenazah, jenazah orang matilah, sehingga ia dapat menyembahyangkannya, pergi ziarah, kalau lagi bagi mandi kapan lagi baguslah, pergi ziarah dan dapat sembahyang jenazah, maka baginya tu siapa baginya, bagi orang tu lah, orang ziarah tu, baginya si penziarah tu satu bahagian pahala yang besar sebesar gunung, sebesar gunung, atau qirat. Dan sesiapa yang hadir melawatnya sehingga jenazah itu dikebumikan, maka baginya dua bahagian pahala yang besar, tiap-tiap satunya sebesar gunung. Maknanya nak sebut ni, kalau dia pergi ziarah jenazah, dia dapat sembahyangkan saja, maka dapat satu je. Kalau pergi dua, bukan melawatnya sehingga dia mengikut ataupun menghantar, mengiringi jenazah ke perkuburan, baginya dua bahagian pahala yang besar, iaitu tiap-tiapnya satunya sebesar gunung. Ada orang kata sebesar gunung Uhud, besar pahala dia. Jadi lagi besarlah pahala tuan-tuan dan puan-puan sekalian kalau kita masa dia sakit kita ziarah dia, lepas tu dia meninggal, kita kita melawat dia, kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita sembahyangkan dia, lepas tu kita hantar ke perkuburan sampailah dikebumikan batu balik. Lagi besarlah pahala dia. Talqin, baca Yasin, tahlil apa semua sunat belaka tu, semuanya dapat pahala, benda yang baik. Benda yang baik. Okey. Dia ada nota kaki tu 66 tu dalam kitab Ibanatul Ahkam jilid 2 muka surat 240, dan juga dalam kitab Sabilul Al-Aslam jilid 2 muka surat 106. Jadi ada dua kitab rujukan di situ. Dia buat nota kaki di situ pada tajuk ni. Okey. Baik. Huraian di bawah tu, melawat orang mati adalah dituntut oleh syarak dan berpahala. Dah jelas orang mati ni syarak dan berpahala, dapat pahala. Okey. Dan lebih besar lagi pahalanya kalau pelawat-pelawat itu menyembahyangkannya dan menghantar jenazahnya ke tanah perkuburan
sehingga selesai dikebumikan seperti yang tersebut dalam kedua-dua hadis di atas. Jadi sini orang lelaki lah, orang perempuan tu ada khilaf ulama. Ada orang lelaki, ada orang kata perempuan tak lagi, ada kata kematian suami tak lagi. Itu bab lain lah. Ni nak umumnya orang lelaki. Kalau orang perempuan nak pergi jauh-jauh je lah. Banyak khilaf tu. Ada kata gini, ada kata gini. Orang perempuan, orang lelaki memang kena pergilah. Baik. Tujuannya jelas sekali kerana makin ramai yang menurut jenazah, maka ramai yang turut sembahyang jenazah. Maksudnya yang ramai sembahyang jenazah, makin banyak rahmat yang didapati oleh si mati. Dan makin ramai yang berdoa untuknya seperti doa yang terkandung dalam sembahyang jenazah atau di luar sembahyang. Makin banyak rahmat yang didapatinya oleh si mati. Dululah, sekarang ni masalah sikit lah. Sekarang ni pandemik Covid ni, Allahu Akbar, nak macam mana? Tak boleh nak sembahyang ramai-ramai dah. Ada sembahyang pun maknanya ke bumi gitu, tak ada tahlil, tak ada apa. Ini mana ujian daripada Allah SWT. Tak ada dah. Sebab nak mengelakkan daripada penyakit jangkit ni. Ini dalam rusah. Jadi kita jangan samakan sebelum ni dan masa sekarang. Dia hukum tu berubah. Semuanya ini menjadi sebesar-besar dalil bahawa orang yang telah mati meskipun amalnya sendiri telah berputus. Okay. Ada orang kata mati sebab Covid ni syahid dunia. Ada kata syahid kecil, itu pun bakilah. Banyak syahid ni tuan-tuan. Macam mana nak semayang lepas mandi tu, semayang yang ahli-ahli yang menguruskan sajalah, melepaskan wajib sajalah. Bumi tahlil pun takin tak ada lah. Maknanya lepas tu saya tengok dalam video rakaman tu, baguslah rakaman Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan buat rakaman mengisahkan kita hari-hari kat kubur. Maknanya hari-hari ada orang mati. Tengok bagaimana bahayanya Covid ni. Sampai pakai semua sekali balut. Moga-moga Allah merahmati mereka lah, petugas ni. Moga-moga Allah selamatkan supaya tidak dijangkiti. Kalau terkena payahlah kan. Orang yang berkebolehan tak ada tu, susah dah. Okay? Apapun besar ujian dan besar ganjaran pahalanya yang mereka dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah rahimakumullah. Baik, besar pahala dah. Dia kata kan, semua ini menjadi sebesar-besar dalil bahawa orang yang telah mati meskipun amalnya sendiri telah berputus, tetapi ia masih mendapat pahala yang membawa rahmat disebabkan amal-amal baik yang dilakukan oleh orang yang hidup. Macam saya selalu sebutlah, hubungan orang hidup dengan orang mati ni tak putus. Kita hadiah Al-Fatihah, kau baca Quran, baca Yasin, kau tak kira lah. Cuma ada berkilah. Mana kalau kita buat tahlil, baca Yasin, baca Quran ke orang mati, ada kata tak sampai. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, maknanya kita niatkan pahala tu sampai. Jadi kesimpulan kita ikut imam kita, maknanya kita buat kebaikan, kita niatkan hadiahkan pahala kepada si mati sampai. Kita bukan boleh nak menentukan sampai atau tidak, bukan kerja kita. Jadi kita buat, kita mengharapkan Allah SWT menerima segala amal kita. Kita jangan cepat menunggu, tak sampai ni bid'ah ni sesat ni, tak boleh. Kita ikutlah ijma' ulama. Jangan diperbesarkan benda-benda khilafiyah, boleh bergaduh. Okey. Jadi pesan kita punya pengarah Jain pun, dia kata jangan duk gaduh. Sekarang ni musim Covid ni, jangan duk balon ni kata gini, duk gaduh-gaduh tak selesai. Kita sama-sama bermunajat, sama-sama berzikir, baca Yasin, mohon kepada Allah SWT agar kita selamat daripada penyakit-penyakit, dan mohon Allah angkat penyakit itu. Sepatutnya bergaduh-gaduh tak selesai, tidak mengundang rahmat Allah SWT. Okay? Benda yang remeh-temeh kecil-kecil ni jangan duk bergaduh. Kita ikutlah ulama-ulama dulu dah buat, tak payah bergaduh. Okey. Baik. Tetapi ia masih mendapat pahala yang membawa rahmat disebabkan amal-amal baik yang dilakukan oleh orang yang hidup untuknya, sama ada daripada kerabatnya sendiri atau orang lain. Kita buat kebaikan, sedekah, niat pada si mati, baca, semua dapat insya-Allah buat kebaikan. Allah Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Takkan orang mati mana putus, memanglah putus dah amalan dia, tapi hubungan
menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya kalau kita buat kebaikan, niat pahala kepada si mati sampai. Okay, baca Quran ke, Yasin ke, tahlil ke, insya-Allah itulah termasuk dalam kategori doa kepada si mati. Doa, apatah lagi doa anak-anak yang soleh, yang tu hadis umum kita biasa dengar, apabila matinya seorang anak Adam tu terputuslah segala amalannya. Tu perlu hurai lagi tu. Kecuali 3 perkara kan. Itu sedekah jariah, sedekah jariah, amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Amal anak yang soleh mendoakan dia, dan ilmu yang bermanfaat. 3 perkara tu umum. Jadi Yasin ke, tahlil dia termasuk dalam doa juga. Okay. Masya-Allah, sikit lagi dalam masa 5 minit, 10 minit lagi. Insya kita berhenti Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah rahimakumullah. Baik, sikit lagi cara menghantar jenazah. Ni cara menghantar jenazah, kita habis tajuk ni insya-Allah. Menurut uraian ulama rahimahullahu taala, di sini dalam kitab Mustikah Hadiniah dia bagi 9 pun ada kira. Kita fokus pada mazhab kita, mazhab Syafi'i, Syafi'i yang pertama, mengusung jenazah ialah tugas orang lelaki dan besar pahalanya. Ni yang pertama. Yang kedua, mengusungnya hendaklah secara hormat dengan menggunakan usungan biasa. Orang-orang yang mengusung jenazah sunat berjalan cepat sedikit jika tidak mendatangkan mudarat bagi si mati. Jalan cepat-cepat sikit. Gitu mengusung. Jadi ada pengusul jangan tak ada usung main lambu-lambu gitu macam bola, tak elok Walaupun dia mayat jenazah perlu dihormati. Okey. Dia mati berpisahnya roh jasad. Roh dia ada, tetap merasakan, cuma tak ada pada jasad. Jadi kita muliakan jasad. Mana jasad dia mesti ada roh. Mati dia ditarik roh daripada jasad, matilah. Yang mati jasad, roh tak mati. Kenapa? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, usungan jenazah perempuan atau khunsa. Khunsa ni maknanya dia bukan pondan. Khunsa ni maknanya dia ada 2 kemaluan satu hidup, lelaki kau perempuan hidup Itu sunat bertutup di atasnya seperti kurungan. Tutuplah satu kurungan, ada tutup dengan kain. Kain pun ada tulis ayat Quran, dan jangan tutup dengan kain yang ada gambar binatang, burung, tak baik, tak elok lah. Yang masjid-masjid surau buat tu usul tu elok dah tu. Dan bawa usul jenazah tu kepala ke depan kepala dulu. Baik, yang ketiga, yang keempatnya haram menutup jenazah dengan kain sutra. Tak boleh. Atau kain yang bersulam dengan benang emas sekalipun jenazah perempuan. Tak nak lagi lah riak ni, tak nak lagi bermewah-mewah. Orang nak pergi kubur, nak masuk kubur dah. Buat apa kita nak buat elok-elok? Tu maksud kita pun macam tu lah. Baik, yang kelima, semasa menghantar jenazah sunat berjalan kaki dan makruh bagi orang yang tidak uzur berkenderaan kecuali tempat kubur itu jauh. Ada sunat berjalan kaki kalau lah berjalan kaki tu dalam 15-20 minit daripada masjid atau surau. Tapi kalau jauh jalan kaki penat lah. Jadi waktu kalau jauh tu naik kenderaan jenazah lah. Kereta mewah apa semua tinggal, tak naik pergi kubur kereta mewah tu, tak naik kereta jenazah. Ini mengisahkan kita, walaupun dia kereta mahal sekalipun, walaupun dia ada bah kereta, tak kira lah kereta apa, Belfire ke, Mercedes ke, tapi dia mati tak ada apa dah tuan-tuan. Masuk dalam kereta jenazah, ya Allahu Akbar. Hinanya kita. Kaya macam mana pun dia pakai emas ke apa, orang buang habis, pakai baju tak ada dah, butang-butang, kain putih je. Allahu Akbar. Hinanya kita bila kita mati tak ada apa. Yang mulia di sisi Allah SWT amal soleh. Ingat tu. Okey. Yang keenam, sunat berjalan di hadapan jenazah dan berdekatan dengannya sekira-kira jika ia berpaling dapat melihat jenazah itu. Yang ketujuh, kaum lelaki sahaja yang menghantar jenazah dengan beramai-ramai, malah amalan mereka yang demikian adalah sunat muakkad. Beramai-ramai gili-gili lah. Ada tiga, satu depan, kiri kanan, tengah, ada 6 gili-gili. Mana dalam ni ada yang mengusung depan, ada yang mengiri depan, yang tu dikhilaf lah.
Sebaliknya kaum perempuan adalah makruh hukumnya dan kadang-kadang menjadi haram jika mereka bercampur gaul dengan kaum lelaki atau mereka menangis meraung-raung dan sebagainya. Sebaliknya, tak boleh. Orang perempuan tak elok. Raung-raung meratapi, meraung-raung tu tak redha dengan Allah, meratapi mayat, kesian kat jenazah tu. Ya. Kita tak boleh pergi kubur pakai cantik-cantik, orang duk tengok. Jadi Islam ni jaga tu. Jaga bentuk pintu-pintu fitnah. Yang ke-8, makruh juga hukumnya membawa api seperti tempat bara asak-asak tu bersama-sama dengan jenazah. Sebaliknya jika mengebumikannya pada waktu malam, maka membawa api, lampu dan sebagainya adalah perlu supaya dapat dikebumikan dengan sempurna. Okey. Kebumi waktu malam boleh, kata ulama makruh, buat susah sikit. Kalau mayat tak uzur, kalau uzur malam apa kena lah. Itu khilaf ulama lah. Ini kita ambil yang asas-asas. Baik, yang ke-9 yang terakhir, makruh juga hukumnya mengangkat suara dengan riuh rendah semasa menghantar jenazah, walaupun dengan membaca zikir atau membaca Al-Quran sekalipun. Contohlah baca Quran pasal kaset Yasin. Tak mau. Okey. Tak bolehlah baca zikir-zikir pergi kubur tu. Maknanya musuh dalam keadaan jangan cakap bisik-bisik, jangan duk melawak gelak-gelak. Jangan bawa usul jenazah tu dalam keadaan yang rasa sedih, rasa keinsafan. Sama ada dalam kata jenazah, tak payahlah baca apa zikir-zikir Yasin ke, ataupun macam apa macam nasib bilakhan kan. Contoh dalam cerita tu, nasib penggali kubur lagi di bawah jenazah, subhanallah walhamdulillah. Tak payah tak payah bawa dalam keadaan keinsafan, bawa kubur. Okey, bawa dalam keadaan yang eloklah, menghormati jenazah. Yang dituntut pada saat itu ialah masing-masing hendaklah mendiamkan diri dengan perasaan sedih dan terharu sambil memikirkan soal mati dan keadaan dunia yang fana ini supaya semuanya bertambah sedar dan insaf. Okey. Jadi kematian ni sebenarnya mengisahkan kita, mengisahkan kita. Ni saya tengok kat kubur, Allahu Akbar, bergelak ketawa, bersembang-sembang orang mati, Allahu Akbar. Duduk atas kubur, isap rokok, macam-macam lah, Allahu Akbar. Patutnya lahirlah rasa simpati sedih tu. Meletakkan kita tu, kita kena merasakan kita sebagai jenazah tu, pada isah dia. Ni Allahu Akbar. Dah lah kat kubur tu macam-macam, langkah lah, duduk atas apa tu, kebuk kubur tu, sampai duduk atas ayat Quran, bismillah tu, duduk atas ayat Quran tu haram hukumnya. Langkah kubur, Allahu Akbar. Maknanya perlulah ada ilmu, perlulah ada adab-adab untuk pergi kubur dan sebagainya. Okey. Baik tuan-tuan, sudah jemaah sekalian, rasanya sekadar itu saja pada malam ini. Habis tajuk tu. Semoga sedikit perkongsian ilmu kita pada malam ini untuk kita sama-sama amalkan dan kita sama-sama sampaikan, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula akan datang tajuk baru, iaitu mengebumikan mayat. Mengebumikan mayat. Buat catatan lah pada muka surat 285, insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik, saya sekali mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. Memang saya ni jahil, fakir dan banyak dosa. Jadi saya mohon ampun pada Allah dan maaf pada tuan-tuan dan sekalian. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang itu daripada kelemah kejala sendiri. InsyaAllah kalau sekiranya ada kesilapan, tegurlah saya, insyaAllah. WhatsApp lah saya, insyaAllah. Saya insan biasa, tak lari daripada melakukan salah dan silap. InsyaAllah kita memperbanyakkanlah ingat kematian, memperbanyakkan zikrullah. Antaranya yang terbaik yang kita lakukan setiap hari, istighfar, lakukan 1000 kali sehari, selawat 1000 kali sehari. Dan kalau kita nak mati dalam mengucap kalimah syahadah, itu banyakkan zikir. Cubalah zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali sehari, ataupun setiap kali lepas solat baca zikir khusus tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tu saya amal setiap kali lepas solat 3 kali. Lepas tu ditutup dengan la ilaha illallah Allahu akbar. Itu zikir maksud, dia panggil zikir khusus, tarekat Ahmadiyah. Besar fadilah dia tuan-tuan, insya-Allah kita baca. Dari itu saja.
Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas sokongan, dorongan dan tunjuk ajar ataupun respon kepada tuan-tuan dan puan sekalian, sidang jemaah sekalian. Baik, kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rasul. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamin mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.